المرسلين وعلى آله وصحبه ومن. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak tadi Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan wiridul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Relantasi Bandar Negeri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid,
barisan di JK Masjid yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maaf banyak minggu, asalnya 4 minggu saya tak datang. Ada kursus ABIM lah, kursus sekolah lah, cuti sekolah, cikgunya dikursuskan, dah tak cuti cikgunya. Baik, kita sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya, ke surat 370. Di bawah subtopik mayat mengetahui orang yang mengurusnya. Dan habis dan sabda Nabi alaihi salam, qala Allah Ta'ala, ya Isa, kam min wajhin sabihin wa badanin sahihin wa lisanin fasihin ghadan baina atbaqin nirani yasihu. Artinya lebih kurang firman Allah Ta'ala, hai Isa, beberapa daripada kamu yang elok dan badan yang sihat dan lidah yang fasih, besok hari antara beberapa lapis api neraka menjerit-jerit ia. Keadaan di dunia dan akhirat berbeza. Dan sayugianya hendaklah memilih menanamkan mayat itu serta kaum yang solehin. Kalau kita boleh pilih, kita tanamkan mayit, kalau asal bahasa Arabnya mayit, tapi orang Melayu dah biasa sebut mayat. Kita tanamkan jenazah tu berdekatan dengan kaum yang solehin, orang-orang yang soleh. Kalau kita kenal lah, ni kubur imam contoh kan, kubur Bilal contoh, orang-orang soleh, ustaz, ustazah, kalau boleh pilih. Tapi rasa sekarang tak boleh pilih, ditentukan ditentukan blok berapa kan. Baik. Riwayat Abu Sa'id Al-Malini dan Abu Bakar Al-Kharaiti daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia telah menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami tanam akan segala yang mati daripada kami di tengah kaum yang solihin, yang soleh-soleh. Maka bahawasanya orang yang mati itu menyakiti mereka itu dengan jiran yang jahat, seperti menyakiti dengan dia oleh orang yang hidup. Kalau satu orang mayit ditanam di sebelah mayit yang jahat, disiksa dan sebagainya, maka mayit yang baik ni bersebelahan, berjiran dengan mayit yang jahat ni, terasa sikit dia punya bahang-bahang kepanasan, siksaan jiran sebelah dia. Macam mana orang hidup kalau dia berjiran dengan orang jahat, pukul 12 malam karaoke contohnya lah. Cerita jahat ni macam mana orang lain tidur dia berkaraoke lah kan. Lagu apa? Lagu yang terbaru lah, kan. Apa-apa lagu lah kan. Lagu lama ke kan. Maknanya mengganggu orang lain. Ataupun dia jiran sebelahnya buka TV kuat-kuat ke radio kuat-kuat, contohlah, yang mengganggu lah kan. Ataupun cara menyakiti yang lain, kalau bukan cara bising, dengan cara yang lain. Macam-macam lah cara tu kan. Nak cerita banyak. Habis satu kuliah ni Maghrib ke Isyak cerita, Ustaz cerita jiran-jiran dia yang jahat semua ni kan. Contoh aja, dia contoh. Jadi begitu juga mayit apabila dalam kubur, kalau jiran dia tu orang yang buat jahat dekat dunia, kena siksa dalam kubur, bahang dia tu pun rasa juga. Dia tak kena lah, cuma rasa bising ke apa tu dengar. Dan riwayat Abu Nuaim akan hadis yang marfu', artinya lebih kurang, apabila mati seorang maka baikkan olehmu akan kafannya, kafan baik-baik sempurna, dan segerakan olehmu dengan meluluskan wasiatnya. Cerita tentang kafan, kena belajarlah. Maknanya kalau yang paling kurang kafan dia satu helai, lelaki dan perempuan. Yang sempurna kalau lelaki 3 helai, kemudian tambah serban, antara 3 helai tu ada salah satunya baju,
baju tak berlengan lah. Tu sebab siapa-siapa mimpi pakai baju tak berlengan, dan dia suka baju tu, itu tanda-tanda akan memakai kafan. Maknanya bersiap sedialah. Baik. Kemudian dan segerakan olehmu dengan meluluskan wasiatnya. Kalau perempuan tadi kafan 5 helai, termasuklah salah satunya baju, dan salah satunya kain, dan salah satunya tudung. Itu yang sempurna. Jadi kalau boleh kita menyempurnakan jenazah tu, menguruskan jenazah, kita buat yang terbaik lah. Apatah lagi kalau kita diberi orang kata upah kan untuk menguruskan jenazah ataupun hadiah lah, untuk menguruskan jenazah, buat yang terbaik. Jangan buat yang paling simple kan. Kalau kata kita ahli keluarga kita tengok orang kafankan ahli keluarga kita ni dengan kain sehelai saja, cakap boleh tambah lagi tak? Jadikan 3 helai. Kalau lelaki lah, yang perempuan jadikan 5 helai. Boleh, tapi bajet tak cukup lah. Tak apa, saya tambah. Kan, beritahu. Kalau pasal bajet tak apa, saya tambahkan. Kan? Kadang-kadang Ustaz cakap ni main tuduh-tuduh. Tidak, memang pernah berlaku depan mata saya. Cuma yang meninggal tu bukan saudara dekat, saudara jauh. Jadi saya pun tak berkemampuan sangat nak tambahkan duit hadiah tu kan. Jadi diam aja lah. Macam mana, selai je. Selai je, macam mana, diam aja lah. Banyak-banyak cerita kan, gaduh pula kan. Dan awak buat sendiri, payah pula. Jadi diam aja lah. Baik. Kalau ahli keluarga kita mintalah, mintakan yang sempurna. Dan segerakan olehmu dengan meluluskan wasiatnya. Kalau ada wasiat, luluskan wasiatnya. Tapi kalau bab wasiat ni, kalau bab duit, wasiat duit, maka 1/3 daripada keseluruhan hartanya saja boleh ditunaikan wasiatnya. Walaupun dia kata aku wasiatkan seluruh harta aku di dalam negeri dan di luar negeri, di Pakistan, di mana, Tajikistan, Gostan, mana-mana harta semua aku wasiatkan berikan kepada anak aku si fulan, contohnya kan. Kalau penerima waris tak boleh menerima wasiat. Itu kan. Kalau ayat Al-Quran asal, berilah wasiat kepada ahli keluargamu. Kemudian ada hadis menyatakan tak boleh wasiat kepada ahli waris. Tak boleh. Jadi kena wasiat orang lain. Contoh anak angkat. Anak angkat boleh, sebab anak angkat dia tak boleh menerima harta pusaka. Pada waris dah ada bahagian, tak boleh wasiat. Jadi ayat Al-Quran itu bab apa tu? Takhsis, dikhususkan, ataupun nasikh mansukh. Ayat Quran, ada ayat Quran, berilah wasiat kepada ahli keluargamu. Tapi ada hadis yang menafsirkan ayat Quran tu, iaitu dia menafikan tak boleh berwasiat kepada ahli keluarga atau ahli waris. Maknanya hadis mentafsirkan Al-Quran. Itu maknanya Al-Quran ni kita tak boleh faham dengan hanya baca terjemahan. Boleh baca terjemahan tu boleh, tapi kena hati-hati. Sebab ada ayat Al-Quran yang muhkamat, yang terang, jelas, nyata. Ada ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Dan ayat Al-Quran ini, dia ini mentah lah. Maksudnya sumber hukumnya tu memang dalam Islam, sumber hukum yang utama Al-Quran, hadis. Dan jangan lupa ada juga ijma' ulama' dan qiyas. Jadi kita yang bukan ulama' ni, saya lah yang bukan ulama' ni, kalau saya nak memahami Al-Quran, wajib rujuk kitab tafsir. Itu pun kena habiskan dulu ilmu fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf. 3 ilmu ni fardu ain. Ilmu tafsir masuk ilmu fardu kifayah. Kalau kita tak ikut peraturan belajar agama, kita terus belajar tafsir, dahlah tafsir terjemah pula tu, maka bahayanya apabila sampai pada ayat tauhid, sampai pada ayat hukum, maka kita menghukum sendiri.
Bahayanya dekat situ. Jadi ada 2-3 orang tanya saya tentang ayat Quran begini-begini, terjemahannya begini. Saya kata kena rujuk kitab tafsir. Dia baca terjemahan. Jadi saya cakap kena rujuk kitab tafsir. Dah rujuk kitab tafsir pula, bukan semua ayat Al-Quran itu diterangkan ada hukumnya. Dalam kitab tafsir dia bukan kitab hukum. Dia menjelaskan maksud ayat tersebut. Tetapi hukum daripada ayat tersebut itu dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fikih. Itu sebab tauhid, fikih, tasawuf ni wajib belajar dulu. Jadi bila kita dah belajar tauhid, fikih, tasawuf, kita belajar tafsir, maka kita pun ayat Quran ni jatuh hukumnya yang kita dah belajar kemarin, tauhid, fikih, macam tu. Kita nak belajar macam mana sahabat belajar. Bukan tak boleh, memang tak boleh pun. Pasal apa? Sahabat dia belajar secara direct, langsung dapat ayat Al-Quran tu daripada Rasulullah. Kalau dia tak faham, dia terus tanya kepada Rasulullah. Kita nak tanya siapa? Tanya orang ni, jawapan ni. Tanya orang tu, jawapannya tu. 10 orang ditanya, 10 orang jawapan lain-lain. Akhirnya sampai satu tahap nak ikut Rasulullah ke nak ikut ulama. Soalan itu sebenarnya soalan yang salah. Kenapa? Para ulama tak pernah menyatakan, mengeluarkan hukum yang bukan daripada Al-Quran dan hadis. Para ulama itu malah ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maksudnya para ulama itu mengeluarkan hukum itu berdasarkan Al-Quran dan hadis lah. Mereka hafaz Al-Quran dan mereka hafaz beribu-ribu hadis. Dan mereka Allah Ta'ala kurniakan ilmu untuk mentafsir dan mensyarahkan hadis. Baik, masuk sini tuan-tuan. Penting tuan-tuan ya, sebab zaman sekarang terutamanya di Johor, khasnya lah, sudah banyak tersebar fahaman yang mempelajari Al-Quran dan hadis mentah-mentah. Al-Quran hanya rujuk terjemah. Kalau tafsir macam saya tak pandai Arab, saya beli kitab terjemahan tafsir. Tafsir bahasa Arab, kita beli terjemahan tafsir itu. Contoh tafsir Ibn Kathir. Kalau nak beli, dia bukan murah tuan-tuan tapi lebih murah daripada handphone. Handphone kalau tuan-tuan boleh beli, maknanya mampulah beli kitab tafsir itu. Kalau nak lah. Kan? Dekat Kampung Kopok baru ada orang hadiahkan kitab tafsir Ibn Kathir, tapi bahasa Melayu Indonesia lah. Harganya lebih kurang RM700 sahaja. Pasal apa? Handphone saya nak kokak ni pun, cover ni pun dah kopak dah ni. Ini pun harga RM500 masa beli dululah. Sekarang tak ada harga lah. Saya punya kokak punya handset ni, lama punya handset ni, punya lama tu, cari dia punya cover dah koyak-koyak ni. Cari cover. Apa bang? Redmi 8 tak ada lah. Handset dah lama. Padahal baru 2 tahun lebih, dah kira lama. Itu harga RM500. Kalau handphone yang tuan-tuan mungkin lebih lagi daripada tu kan. Tapi maknanya kalau betul nak, boleh beli. Macam saya tengah kumpul lagi lah. Hutang belum habis bayar lagi, kan? Habis bayar hutang dulu barulah dapat beli kitab sikit-sikit kan. Baru beli kitab fiqh ala madhabil arba'ah, fiqh 4 mazhab. Sebab ada hukum-hukum tu kan, saya selalu sebut. Kalau dalam sembahyang aurat dalam sembahyang mazhab Syafi'i, kalau mazhab kita Syafi'i antara pusat dengan lutut. Kalau mazhab lain ada tak? Saya pernah sebut mazhab Maliki, kubul dan dubur sahaja auratnya dalam sembahyang. Kan? Jadi kenalah beli kitabnya. Kan? Dah belajar, cuma guru saya yang ada kitab, saya tak ada kitab. Jadi nak bawa ilmu tu kena tunjukkan kitab kan. Baik. Jadi beli terjemahan tafsir. Kalau pandai Arab, beli tafsir terus yang bahasa Arab, murah sikit. Yang Arab murah sikit, 100 lebih. Jadi kalau terjemahan tafsir, itu mahal lah.
Itu caranya. Itu pun kena belajar tauhid, fikih, tasawuf dulu. Kalau tidak nanti bercelaru. Ayat yang biasa, ayat Al-Quran yang biasa mencelarukan umat Islam, iaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang bersifat Ar-Rahman di atas aras bersemayam. Ayat tu memang masyhur, memang selalu orang bangkitkan. Sedangkan jawapan dah ada dah. Kalau kita belajar tauhid, belajar sifat 20, dah ada dah jawapannya. Iaitu Allah Ta'ala, asal ayat tersebut maknanya Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, alal arsy, di atas arash, istawa, bersemayam. Bersemayam tu duduk. Tapi dalam kitab-kitab tauhid dinyatakan Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Jadi penafsiran ayat ini ada dua jenis dalam ilmu tafsir, iaitu tafsiran para sahabat dipanggil tafwid. Tafwid ni serah pada Allah. Ayat istawa tu, alal arsy istawa, di atas aras bersemayam tu, memang ada ayat tu dalam Al-Quran, tak dinafikan. Maknanya apa? Serah pada Allah semata-mata, hanya Allah yang tahu. Itu tafwid, penafsiran oleh para sahabat. Kemudian cara penafsiran yang kedua iaitu takwil. Takwil ni pindah makna, bukan tukar ayat. Bukan tukar ayat, pindah makna, dipindahkan makna yang lebih sesuai. Pentakwilan ini, kerja mentakwilkan, memindahkan makna yang lebih sesuai ini, bersesuaian dengan ayat Al-Quran yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Jadi ditakwilkan alal arsy istawa tu sebagai istaula, di atas aras, menguasai arash. Maksudnya tu menguasai arash, bukanlah bersemayam duduk di atas arash, bukan. Bahasa Arab ini tinggi, ada dia punya kiasan dia. Macam bahasa Melayu juga, kita orang Melayu banyak kita punya kiasan kita kan. Contoh kiasan, bina masjid. Bina masjid betul tu bina masjid lah. Ni bina masjid kiasan. Maknanya apa? Mendirikan rumah tangga. Kan? Saya pernah buat contoh. Si A ziarah kawan dia meninggal dunia. Jadi isteri kepada kawannya ni jadi balu lah. Kan? Dipendekkan cerita, dia pun cakap takziah ya, atas pemergian suaminya dan juga sahabat karib saya. Masjid telah runtuh, tapi saya sanggup, demi kawan baik saya sanggup bina semula masjid tersebut. Daripada sedih, seduh-seduh, terberhenti nangis dia. Kan? Handsome, kaya, bolehlah bina masjid boleh kan? Makna ada, taklah cakap direct kan, bina masjid. Direct tu macam melampau sangat kan, bina masjid. Budak tak faham bina masjid. Yalah bina masjid. Orang tua je faham. Itu pun kena, tak boleh depan orang tua sangat. Orang tua semua faham itu. Kiasan yang itu semua orang faham, yang tua. Budak tak apa. Baik. Jadi orang Melayu pun ada kiasan. Bahasa-bahasa lain pun ada kiasan dia. Apatah lagi bahasa Arab, ada kiasan dia. Baik, sambung sini ya. Penting juga tuan-tuan saya peringatkan supaya tak terpengaruh. Benda ni ceritanya, yang menyampaikan benda yang ajaran yang sesat ni bukannya pakai seluar pendek, isap rokok, pakai anting-anting, tindik apa semua. Jadi jangan terpedaya dengan pakaian. Baik, sambung. Sampai mana tadi ya? Baik, muka surat 371 Dan mana? Abu Naim Mana Abu Naim tadi? Meluluskan wasiatnya. Belum habis lagi. Meluluskan wasiatnya. Dan dalamkan olehmu akan kuburnya. Mati seorang, dalamkan kuburnya. Dalam sikit. Dalamlah, ikut yang kita biasa berapa? 7 kaki dalam. Ikut siapa tu? Ikut Piramli punya cerita.
kata Aziz tu kan, 7 kaki dalam. Bukan Aziz, Sudin ni cakap. Kan, si Aziz pun iakan aja 7 kaki dalam, 3 kaki lebar, membawa kepada 3 kaki. Ada dalamnya lagi, kata belik sewa. Si Aziz pun fikir 7 kaki. Itu kubur, dia dah tahu dah si Sudin tu. Kan. Baik, daripada situlah orang ingat yang namanya kubur 7 kaki dalam, 7 kaki lebar. Ya tak? Kalau tak ingat. Baik. Dan kalau boleh, dalam bab fikih pula, sunat kita kubur tu liang lahat. Liang lahat ni berbeza dengan syak. Yang sekarang ni yang biasanya syak. Sak. Jadi melukis sikit ya, dia nampak sikit lah. Kalau yang biasa tu ni panggil syak pun. Ini ikut apa nama ni, syariat Nabi Ibrahim, Isa, lupa saya. Tapi boleh juga yang namanya lahat tu macam ni. Biasa tak boleh nak petak sangat lah, budak sikit. Jadi inilah ni kiblat lah. Ini kiblat. Yang kiblat ini biasa 7 kaki, kalau 7 kaki. Dia sampai sini 7 kaki, sampai sini 6 kaki je. Sini 6 kaki. Jadi kenapa pilih ni? Sebab tak banyak nak dikuih. Tak banyak nak dikuih. Sampai sini dia 6 kaki. Ni je yang 7 kaki. Kalau ini sampai ke bawah ni semua sekali ni. Bukan main luas, ada yang kuih. Jadi kalau zaman sekarang punya kubur syak macam ni, ini apa? Lahat. Lahat. Jadi apa nama sunnah Rasulullah SAW, kubur lahat. Rasulullah ditanam lahat. Macam ni dah masuk majlis kat situ, tanam ni tak papan, tanam. Ni majlis dah kat sini, tak papan, tanam. Baik, jadi nak lebihkan ni, korek ni. Satu tenaga lah. Yang kedua kemahiran. Bukan senang nak korek tepi ni. Korek-korek dah jatuh. Tak pandai. Ataupun tanahnya tak kuat. Kalau tanah tak kuat, tak terpaksa lah. Kalau ini pun tanahnya tak kuat, boleh pakai keranda. Macam dekat masa saya keluar 40 hari kemarin. Dah lama dah. Kemarin tu 3 hari lepas. Dulu lah saya keluar 40 hari dekat area Terengganu sana. Berserah. Ada kematian alam dalam kawasan pasir. Terpaksa pakai keranda. Sebab dia tak kuat. Kan? Jadi sama ada yang pertama, kalau kita nak buat wasiat, nanti kalau bapa meninggal dunia, buatkan lahat. Ni bapa sediakan duit, bagilah tukang gali kubur tu lebih sikit. Dia dah ada yang lama dia, bagi lebih sikit. Kalau siapa ni banyak ni nak lebihkan ni. Andai kata gali kubur pun tak sanggup, kau lah yang tolong gali kubur tu kan, tambahkan. Dia asalnya di sini. Kau tambahkan ni sikit, kubur ni sikit. Jadi berlatih dulu sekarang memegang cangkul. Macam saya dah biasa megang marker ni, ajar kat sekolah, suruh megang cangkul. Boleh juga tapi lambat. Yang tengok dah Ustaz dah. Biasalah lambat ni kan. Baik. Jadi itu yang terbaik lah kalau dapat. Kalau tak dapat, kalau macam kita adik-beradik yang apa nama ni, orang apa, adik-beradik yang tak didengar cakap, dah tak payah. Kalau kita yang adik-beradik dengar cakap, boleh. Kan? Bergaduh nanti. Baik. Sambung Dan jauhkan olehmu akan dia daripada jiran yang jahat. Ini kalau dapatlah. Kalau pilih kan. Kita pun tak kenal mana satu kubur orang yang baik dan jahat. Tengok, mu jahat ni, tak boleh tuduh-tuduh. Tak boleh kita tuduh sembarangan.
Melainkan kita kenal yang meninggal dulu, masa hidupnya bagaimana kan. Baik, sembah mereka itu, ya Rasulullah, adakah memberi manfaat jiran yang soleh pada akhirat? Sabdanya, adakah memberi manfaat ia pada dunia? Maka sembah mereka itu, tanya mereka itu ataupun jawab mereka itu, bahkan ya. Sabdanya demikianlah, memberi manfaat ia pada akhirat. Macam mana dekat dunia, jiran kita memberi manfaat atau memberi mudarat tu, dekat akhirat kat kubur pun sama. Dan dari sinilah disunatkan ulama bahawa mengqasad manusia dengan hampir kubur orang solihin dan ahli khair, ahli orang yang baik, kerana mengambil berkat dengan mereka itu dan menjadikan tawassul kepada Allah Ta'ala dengan berkat mereka itu. Mudah-mudahan bila dikuburkan, dikebumikan berdekatan dengan orang-orang soleh, majlis itu pun mendapat keberkatan, diampunkan oleh Allah. Dihikayatkan bahawasanya seorang perempuan ditanamkan dia di sisi seorang yang fasik. Ini hikayat ni cerita, bukan cerita dongeng lah, memang kisah benar. Di sisi seorang yang fasik yang mengekalkan dosa, dan adalah ia daripada orang solihah. Perempuan ni orang solihah. Maka datang ia kepada ahlinya pada tidurnya. Malam-malam keluarganya mimpi perempuan ni, dan berkata ia bagi ahlinya. Perempuan ni cakap dengan keluarganya, tiadakah engkau dapat tempat hendak tanam akan daku daripadanya, melainkan di atas furnun, tempat bakar roti, panas. Tak ada tempat lain ke tanam aku? Panas kat sini. Maka mencari-cari oleh ahlinya, keluarganya, akan tempat itu, dan bertanya-tanya mereka itu daripadanya. Maka berkata mereka itu, mudah-mudahan dikendak dengan furnun, tempat bakar roti itu, iaitu si anu yang fasik. Maka dikeluarkan dia daripada berjirannya, iaitu dipindahkan mayatnya daripada tempat itu, dan tiada mengingkarkan atas mereka itu oleh seorang daripada ulama. Sebab dia mimpilah. Kalau tak, jangan kita pernah pandai. Dan demikian lagi ditanam akan seorang badui, orang kampung, kemudian melihat akan dia oleh anaknya di dalam tidurnya. Maka berkata anaknya, apa diperbuat Allah dengan dikau? Dia meninggal dunia, kemudian dia datang dalam mimpi anaknya tanya, ayah macam mana? Maka katanya, kebajikan, melainkan bahawasanya engkau tanam akan daku di hadapan si anu yang fasik. Maka tiap-tiap sedikit yang mengata akan dia, hasillah bagiku terkejut dengan dia daripada sebagai siksanya. Aku tidur tak selesa kat kubur, kata, terkejut, orang sebelah dia bersiksa je kan. Kalau waktu hidup, cerita Piramli itu, yang sebelah kata kan, perlahan sikit radio, makin dikuatkan. Itu tak boleh tidur kan. Yang start motor lain, yang anak nangis lain, macam tu lah. Tapi kita dah tak boleh nak pilih kubur, tak apalah. Mudah-mudahan kita lah jadi orang soleh. Mudah-mudahan kita jadi manfaat pada jiran-jiran kita yang lain dalam kubur, insya-Allah. Dan sabda Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazili al-akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Artinya lebih kurang, bermula kubur itu permulaan tempat berhenti daripada beberapa tempat akhirat, dan akhir tempat daripada segala tempat dunia. Kubur tu permulaan akhirat dan pengakhiran dunia. Sayyidina Uthman menangis bila disebut tentang kubur. Subtopik seterusnya. Riwayat Ibnu Majah bahawasanya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu adalah ia apabila berhenti atas kubur, menangis ia hingga basah janggutnya. Maka dikata orang baginya, engkau sebut syurga dan neraka, maka tiada engkau menangis, dan engkau menangis daripada ini, berhenti ke atas kubur. Maka katanya bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyarru minhu. Artinya lebih kurang bahawasanya kubur itu permulaan tempat perhentian daripada beberapa perhentian akhirat. Maka jika sentosa aman seseorang daripadanya dalam kubur, maka barang yang kemudian daripadanya terlebih mudah daripadanya. Nanti di alam seterusnya, pada mahsyar, titian sirat, timbangan mizan, lebih mudah.
Dan jika tiada sentosa daripadanya, tak aman, dalam kubur tak aman, maka barang yang kemudian daripadanya terlebih jahat daripadanya. Ya Allah, ya Rabbul Karim. Jadi dalam kubur tu kita dah tahu dah soalan-soalannya, jawapan pun dah tahu. Masalahnya soalannya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Lagi siapa? Man dinuka, apa agama kamu? Man imamuka, siapa imam kamu? Man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Jadi apa jawapan dah tahu? Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi, lagi apa? Al-Quran imami, muslimin, Al-Ka'batu kiblati itu kan. Lagi apa? Al-muslimin ikhwani. Jadi jawapannya semua dah tahu. Masalahnya bukan boleh dihafal. Jawapannya itu dengan keimanan dalam hati. Nak jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku tu, dengan cara kita mengimani Allah Ta'ala. Nak beriman dengan Allah Ta'ala, kenalah kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala, kenalah belajar sifat-sifat Allah. Belajar tauhid, sifat 20, dan sebagainya. Baik. Jadi kalau kita tak belajar tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah, tak dapat kita jawab Allahu Rabbi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu penting kita belajar tauhid, fikih, tasawuf. Baik, kubur tempat persinggahan yang pasti, dan sabda Nabi SAW, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzuli. Artinya lebih kurang kubur itu tempat perhentian, tak dapat tiada, yakni mesti daripada berhenti daripadanya. Memang kita akan berhenti dekat situ, tak boleh elak. Nak skip tak boleh. Dan sabda Nabi SAW, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati, wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari, yuqalu hadza maq'aduka hatta bai'athaka Allahu ilaihi yaumal qiyamati. Artinya lebih kurang, apabila mati seorang kamu, dilentangkan atasnya akan tempat kedudukannya, yakni daripada syurga atau daripada neraka, dengan pagi-pagi dan petang-petang. Jika ada ia daripada ahli syurga, maka daripada ahli syurga, yakni maka akan ada tempatnya daripada tempat ahli syurga. Dan jika ada ia daripada ahli neraka, maka daripada neraka, yakni maka adalah tempatnya daripada tempat ahli neraka. Dikatakan yang ini daripada pihak Allah Ta'ala, inilah tempat duduk engkau hingga dibangkitkan dikau Allah Ta'ala kepadanya pada hari kiamat. Dekat dalam kubur tu dah lebih tahu dah, syurga, ahli neraka. Yang ini ada kalanya dengan tiada terdahulu azab pada hak orang mukmin yang khalis, yakni ikhlas. Dan ada kalanya kemudian daripada terdahulu azab dengan barang yang dimustahiknya, yang layak pada hak orang mukmin yang bercampur amalnya dengan dosanya. Meriwayatkan dia Uthman dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dalil orang Islam, orang yang beriman, banyak mana dosa dia pun dia akan masuk syurga juga akhirnya. Diseksa dahulu sebanyak mana dosa-dosanya, kemudian akhirnya akan masuk dalam syurga juga akhirnya. Iaitu orang yang beriman, orang yang akidahnya betul, imannya betul. Itu sebab iman itu penting. Usaha atas iman lagi penting. Tetapi usaha untuk mengetahui iman kita tu betul atau salah lebih penting lagi. Bila kita dah kenal pasti iman kita betul menurut kitab-kitab para ulama, barulah senang atau mudah atau lebih baik untuk kita usahakan atas iman tu. Kalau iman kita tak sama dengan kitab-kitab para ulama, tapi kita usaha atas iman juga, makanya yang kita usahakan tu bukan usaha atas iman, usaha atas bukan iman lah. Na'udzubillah min zalik. Kenapa kena sama dengan kitab-kitab para ulama? Dah sebut banyak kali, tapi sebut jugalah. Sebab kitab-kitab para ulama ini
diambil daripada tabi'ut tabi'in, kemudian diambil pula daripada tabi'in, diambil daripada sahabat, diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak berkitab, maka tak tahu sumbernya, tak tahu sampai tak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudah, Allah Ta'ala pinjamkan kuasa bermakhluk. Ini akidah ini daripada siapa? Ini daripada orang ni. Orang ni daripada siapa? Orang ni daripada orang ni. Siapa? Ialah sekali siapa? Sampai tak pada Rasulullah? Kalau tak sampai itu bahaya. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, itu bertentangan dengan akidah dalam kitab-kitab para ulama. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini fahaman Mu'tazilah, fahaman yang sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala tak pinjamkan kuasanya pada makhluk. Setengah ulama, iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, kata iman orang yang mengatakan Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini tidak kafir, tidak kufur, tidak murtad, tetapi ahlul bid'ah. Maknanya tak pernah diimani, tak pernah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, hati-hati. Baik, masuk isyak tuan-tuan. Jadi cukuplah kadar ni beberapa perkara apa yang kita baca dan dengar, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa yafuzal mustaghfirin wa najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.